Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini Ustazah diberi peluang untuk berkongsi satu tajuk pendidikan Islam tingkatan 4 daripada bidang hadis. Hadis yang pertama yang bertajuk hindari dosa-dosa besar. Okey, terlebih dahulu kita lihat apakah standard pembelajaran yang terdapat di dalam hadis ini. Melalui hadis ini, para pelajar dapat membaca hadis dengan betul. Kedua, dapat menyatakan terjemahan hadis. Ketiga, dapat menerangkan 7 dosa besar yang terdapat di dalam hadis. Keempat, merumuskan pengajaran hadis dan menghubungkaitkannya dengan kehidupan. Dan yang kelima, meninggalkan dosa besar secara beradat dan istiqamah. Ustazah mulakan pengajaran kita pada hari ini dengan membaca hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Qalu, ya Rasulullah, wa ma hunna? Qala, asyirku billah, was-sihru, wa qatlin nafsi allati harramallahu illa bilhaq, wa aklu riba, wa aklu malil yatim, wa tawalli yawmaz zahfi, wa qadhful muhsanati al-mu'minati al-ghafilat. Muttafaqun alaih. Okey, sekarang kita lihat pula apakah maksud dan terjemahan hadis. Ijtanibu, jauhilah, as-sab'a, 7 perkara, al-mubiqat, yang merosakkan. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma hunna, apakah perkara itu? Qala, Rasulullah bersabda, asyirku billahi, syirik kepada Allah, was-sihru, dan sihir, wa qatlin nafsi, membunuh jiwa, allati haramallah, yang diharamkan oleh Allah, illa bilhaq, kecuali dengan kebenaran, wa aklu riba, dan makan riba, wa aklu malil yatim, dan makan harta anak yatim, wa tawalli, dan lari, yaumaz zahfi, daripada medan peperangan, wa qadhful muhsanati, dan membuat tuduhan berzina terhadap wanita, al-mu'minati, yang beriman, al-ghafilati, yang suci dan terpelihara daripada melakukan maksiat. Setelah kita mengetahui maksud dan terjemahan hadis, dapatlah disimpulkan di sini terdapat 7 dosa-dosa besar yang dinyatakan oleh Rasulullah, iaitu yang pertama syirik kepada Allah, kedua sihir, ketiga membunuh, keempat makan riba, kelima makan harta anak yatim, keenam lari daripada medan peperangan, dan yang ketujuh ialah qazaf. Jadi saya akan menerangkan ketujuh dosa besar tersebut satu persatu. Okay, baiklah, kita mulakan dengan dosa besar yang pertama, iaitu syirik kepada Allah. Syirik merupakan dosa yang paling besar, di mana syirik terbahagi kepada 2, iaitu syirik jali dan syirik khafi. Okey, kita lihat jenis yang pertama, iaitu syirik jali ataupun syirik secara nyata, yang bermaksud menyekutukan Allah dengan sesuatu pada zat, sifat dan af'al. Sebagai contohnya, menyembah berhala, meyakini Nabi Isa adalah anak Allah, dan contoh yang seterusnya, meyakini alam ini dikuasai selain daripada Allah. Okey, sekarang kita lihat apakah kesan syirik jali. Syirik jali ini boleh merosakkan akidah. Okay, kita lihat jenis syirik yang kedua, iaitu syirik khafi, iaitu syirik secara tersembunyi, yang bermaksud melakukan sesuatu amalan bukan bertujuan kerana Allah. Contohnya, melakukan solat kerana mengharapkan pujian manusia. Ada sifat riak di situ, ataupun mempunyai sifat ujub, iaitu berasa hebat dengan amalan sendiri. Manakala ada contoh yang ketiga ialah takabur, iaitu sombong dengan kelebihan duniawi yang dilakukan. Dan kesan syirik khafi ialah ia boleh merosakkan pahala amalan. Jadi sia-sialah amalan yang dilakukan.
Okey, sekarang kita lihat dosa besar yang kedua, iaitu sihir. Okey, apakah maksud sihir? Sihir bermaksud perbuatan yang memudaratkan orang lain dengan bantuan jin. Contohnya santau, pukau, ataupun menggunakan minyak pengasih untuk mengharapkan mendapatkan kasih sayang seseorang, ataupun menggunakan pelaris, menggunakan pelaris untuk memajukan jualan ataupun memajukan perniagaan. Okey, sekarang kita lihat apakah pula kesan sihir. Sihir ni apabila dilakukan, ia akan mengakibatkan kesakitan tubuh badan. Kemudian akan mencetuskan pergaduhan dalam masyarakat, memporak-porandakan rumah tangga. Suami isteri akan bergaduh dan seterusnya. Yang paling dahsyat, yang paling memudaratkan, sihir ini boleh membawa kepada kematian. Kita beralih pula kepada dosa besar yang ketiga. Dosa besar yang ketiga iaitu membunuh. Membunuh bermaksud menghilangkan perbuatan menghilangkan nyawa seseorang. Jadi membunuh ni boleh berlaku dengan pelbagai cara. Sebagai contohnya, menembak dengan menggunakan senjata api, ataupun menggunakan pisau untuk menikam, ataupun contoh yang lain, meletakkan racun dalam makanan atau minuman. Itu contoh membunuh. Dan sekarang kita lihat apakah kesan membunuh. Okey, kesan membunuh, ia boleh menyusahkan keluarga mangsa pembunuhan. Jadi sekiranya yang terbunuh ialah orang harapan keluarga, jadi dia akan menyusahkan keluarga mangsa pembunuhan. Dan seterusnya, membunuh juga boleh memporak-porandakan kehidupan masyarakat. Okey, sekarang kita lihat pula dosa yang keempat, iaitu makan riba. Okey, riba bermaksud pertambahan bayaran dalam urusan pertukaran barang dan hutang. Contohnya dalam perkara hutang. Dalam perkara hutang, apabila orang yang memberi hutang menetapkan faedah bayaran dengan peratusan tertentu, jadi ini tentu akan menambahkan bayaran orang yang berhutang. Hutang RM100 kena bayar RM200. Jadi sekarang kita lihat apakah kesannya. Kesan riba ni akan mengakibatkan penindasan. Yang susah bertambah susah dan yang miskin bertambah miskin. Begitu juga amalan riba boleh melumpuhkan ekonomi umat Islam. Jadi jauhilah daripada riba. Okey, sekarang kita lihat dosa besar yang kelima, iaitu makan harta anak yatim. Yang bermaksud menggunakan harta anak yatim dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syarak. Kita tahu anak yatim ialah kanak-kanak yang kematian ibu ataupun bapa. Okey, contoh makan harta anak yatim ni ialah apabila seorang pemegang amanah yang diberi amanah untuk menjaga harta anak yatim, dia membelanjakan harta anak yatim secara berlebih-lebihan untuk kegunaan peribadi. Ini antara contoh yang lain pula, menyalahgunakan harta anak yatim. Okey, apakah kesan bila seseorang makan harta anak yatim? Kesannya ia boleh mengakibatkan penindasan, kepada anak yatim itu sendiri. Dan seterusnya, ia boleh menjejaskan hubungan kekeluargaan. Okey, dan sekarang kita lihat pula dosa besar yang keenam. Dosa besar yang keenam, lari dari medan peperangan. Yang bermaksud meninggalkan medan peperangan menghadapi musuh. Okey, sebagai contohnya, apabila seseorang melarikan diri dari pasukannya, ketika mana pasukannya sedang bertempur menghadapi serangan musuh. Dan contoh yang lain pula, apabila seseorang itu dia enggan, dia tak setuju apabila diperintahkan untuk mempertahankan negara, dia berdolak dalih, dia tak setuju dan dia enggan. Itu contoh mereka yang lari daripada medan peperangan. Okey, sekarang kita lihat pula apakah kesannya.
Kesannya, keselamatan umat Islam, keselamatan negara dan umat Islam akan terancam. Begitu juga negara terdedah kepada penjajahan dan campur tangan asing. Okey, dan yang terakhir kita lihat dosa besar yang ketujuh, iaitu qazaf. Qazaf ialah perkataan bahasa Arab yang bermaksud menuduh wanita Islam yang baik melakukan perzinaan tanpa membawa saksi. Sebagai contohnya dalam percakapan ataupun dalam pertuduhan yang jelas, apabila seseorang berkata, engkau telah melakukan zina, kamu telah melakukan zina. Ataupun dalam percakapan apabila seseorang itu menggelar atau memanggil seorang wanita dengan gelaran wahai penzina, itu adalah contoh qazaf. Okey, sekarang kita lihat apakah kesan qazaf. Kesan qazaf, ia boleh menjatuhkan maruah, boleh menjatuhkan maruah seseorang, terutamanya kepada tertuduh. Dan begitu juga apabila tuduhan dilakukan tanpa bukti, ia akan memberi kesan, iaitu mencetuskan perbadahan dalam masyarakat. Jadi itulah penerangan yang dapat Ustazah berikan tentang ketujuh dosa besar yang dinyatakan di dalam hadis. Okey, selepas mendengar penerangan tersebut, sekarang kita lihat apakah pula pengajaran hadis, pengajaran yang dapat diambil daripada hadis yang dibaca tadi. Okey, terdapat 5 pengajaran. Okey, pengajaran yang pertama, kita hendaklah sentiasa memelihara diri daripada perbuatan syirik, kerana syirik boleh merosakkan akidah. Okey, yang kedua, kita hendaklah menghindarkan diri daripada perbuatan membunuh, kerana membunuh melanggar hak asasi manusia. Yang ketiga, kita hendaklah menghindarkan diri daripada menuduh orang berzina tanpa bukti, supaya maruah umat Islam terpelihara. Yang keempat, kita hendaklah bersifat amanah dalam menguruskan harta anak yatim untuk memelihara hak orang lain. Dan yang kelima, kita hendaklah mempertahankan keamanan negara supaya Islam dapat ditegakkan. Okey, begitulah kelima-lima pengajaran yang dapat diambil daripada hadis. Jadi murid-murid semua, kita telah sampai ke penghujung pengajaran Ustazah. Jadi Ustazah harap apa yang disampaikan tadi memberi manfaat kepada murid-murid semua. Okey, marilah kita berusaha, Ustazah juga memperingati diri sendiri dan murid-murid semua agar kita berusaha menghindarkan diri daripada melakukan dosa-dosa besar secara beradab dan istiqamah. Okey, yang baik itu datang daripada Allah, dan yang buruk itu, yang lemah itu datang daripada kekurangan Ustazah. Ustazah akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton.